Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk sambungan video bagi penggunaan software EndNotes. Baik, untuk makluman, EndNotes ni adalah dibawa sekalilah dapat dengan langganan Pangkalan Data Web of Science. Jadi UiTM kita memang dapatlah sekali dia punya license EndNotes X9 version yang paling latest lah. Okey, so selepas saja kita install software EndNotes ini, kita buka saja, double klik, dia akan keluar macam ni. Okey, jangan risau sebab yang ini adalah dia akan capture previous project yang sebelum ni. Jadi dia memang akan keluar error macam ni lah, tapi kita abaikan saja. Kemudian saya just klik OK, kemudian saya nak fresh start project yang baru. Saya klik saja pada file. Okey, kemudian tuan-puan boleh klik pada new. So new ni kita nak rename boleh, kita nak maintain nama dia macam tu pun boleh, tak ada masalah lah. Okay, so saya suka simpan dia di desktop. Okay, so dekat desktop dan kita nak biar maintain nama dia My EndNote Library pun tak ada masalah. Kemudian kita proceed, klik saja pada save. Okay, so bila kita dah save, dia akan masuk dah sebagai new project dalam kita punya EndNotes Library. Jadi dia akan terpapar kepada 3 panel yang macam saya mention tadi. Dia ada satu tu adalah panel EndNotes Library. Panel tengah-tengah tu dia akan menempatkan apa saja yang kita masukkan dekat dalam kita punya EndNotes. Okay, panel yang ketiga ni dia macam summary lah. Okay, summary macam saya mention, kita nak tengok dia punya reference boleh, nak preview, nak baca PDF dalam ni pun tak ada masalah. Okay, so untuk yang pertama sekali adalah pastikan sebelum kita bermula dan sebagainya. Okay, saya besarkan sikit. Okay, macam tadi video awal tu saya dah mention tentang update APA 7 copy. So dekat dalam Microsoft Word, okay, dia akan tetap juga APA 7. So sequence lah, maknanya dia synchronize antara satu sama lain. Okay, yang pertama sekali kita nak buat adalah kita nak masukkan dahulu bahan. Contohnya dekat dari saya punya desktop ni saya ada beberapa PDF artikel, 1, 2, 3, 4. So macam ni kita nak masukkan. Yang penting sekali adalah, okay, saya buka besar sikit. Okay, kita guna cara pergi pada file. Kemudian di sini dia bukan ada add ke tak ada. Dia menggunakan function import. So nak import file boleh, maknanya satu persatu boleh. Ataupun katalah ada student ke sesiapa dia suka simpan dalam satu folder. Dalam tu ada 30 PDF, 40 PDF. Kita boleh guna konsep folder. Okay, so saya tunjukkan yang pertama ni sekali menggunakan file. So simple lah. So dekat sini kita dah ada button untuk choose. Okay, di import option ni pastikan anda tukar kepada PDF. Okay, sebab bahan tu dalam format PDF yang mana kita save artikel daripada Google Scholar ke. Okay, kemudian saya pilih juga selepas kita dah setting import option pada PDF, kita pergi pada choose. So ingatkan tadi PDF tu kita simpan dekat mana? Kita simpan pada desktop. So saya klik lah PDF yang saya nak. Kemudian senang saja kita klik open. Kemudian selepas itu kita klik import. So dia agak lambat sikit sebab dia nak connecting untuk baca metadata artikel tersebut. So kita biar dulu beberapa second untuk dia import dan update. Okay. Okay, so jaya. So bila dia dah masuk dekat dalam ni, simple lah. Kita boleh, apa yang kita boleh buat macam tadi, kita boleh tengoklah preview references dia, nak baca PDF dalam ni pun boleh. Dalam ni sama, dia ada highlight text, nak copy, paste pun boleh. So dalam ni kita boleh, kalau nak open PDF, nak baca PDF tersebut, kita klik je lah. Nak pandang ke atas, so kita boleh baca artikel tersebut di dalam PDF. Yang ada ni lah PDF tadi tu. Okay, so kalau kita tak nak baca ke, tak nak copy and paste, kita boleh tutup saja X yang kecil. Jangan tutup X besar ni, nanti dia tutup close semua. Kita X kecil ni saja. Okay. So itu adalah cara dia. Okay, kalau anda ada folder, klik pada file, samalah ikut konsep yang tadi, import folder. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan dekat sini adalah sekiranya kita akses daripada online database. Yang ini adalah online database Science Direct. Katalah saya nak save bahan ni. Okay, apa yang kita nak save dekat sini adalah dia punya maklumat references dia. Bukan PDF. Kalau PDF bermakna anda kena klik dulu, tick dulu step pertama, download PDF ni dulu. Okay. Okay, saya tunjukkan dulu. Kita downloadkan PDF yang pertama sekali ni. Okay, kita bagi masa dia untuk download sekejap. Kemudian step yang kedua selepas anda download PDF ini adalah kita perlu ambil dia punya maklumat references artikel ni, jurnal dia, author dia dan sebagainya untuk kita, okay, kita buat apa? Kita export.
Okey, di atas ni ada button export. Selepas saya klik export, dia akan keluar option macam ni. So kita nak ambil ref word ke, RS ke, BibTeX ke, text, kita ambil RS. Tunggu sekejap, dia akan download. So bila dia keluar RS, nampak tak di bahagian bawah ni, dia ada keluar macam logo Tetris tu. So bila saya klik saja, macam ada gambar programming blok-blok tu. So bila saya klik saja, dia akan terus buka di dalam saya. Okey, so kita sambung balik sebab tadi ada bunyi masalah teknikal sedikit. Okey, so jadi bila apa saja yang kita import daripada Science Direct tadi, dia akan terus masuklah dalam kita punya EndNotes. So apa yang kita nampak dekat sini, kalau saya klik on references, okay, kita nampak perbezaan dekat sini adalah kedua-dua bahan ni dia ada lambang paperclip. So ingat dekat sini kalau ada lambang paperclip, dia membawa maksud bahawa kita ada PDF bahan tersebut. Jadi kita boleh bacalah bahan tu dekat dalam kita punya EndNotes. Jadi kalau kita nak baca PDF, kita open saja PDF. So kita boleh baca sendiri kat dalam ni, nak annotated, nak highlight, nak copy text semua, dia akan buat function kat sini. So nak highlight text, okay, saya klik saja function highlighter. Kemudian kita boleh terus pergi pada teks yang kita nak highlight kan. Cuma untuk dalam EndNotes ni, dia hanya ada highlight warna kuning. Okay. Kalau kita nak copy saja ke pun boleh saja. Bolehlah guna function copy text dan masukkan dekat dalam kita punya Microsoft Word. Okay. So saya tutupkan. Biasanya dia akan tanya macam ni lah. Do you want to save changes you made? Just click yes je lah. Maknanya highlight tu kita nak maintain dekat dalam kita punya EndNotes. So tunggu bagi masa sekejap dia index. Okay. So, kemudian apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah macam mana pula, okay, kalau kita nak tarik export maklumat bahan, contohnya artikel ni, yang ada di dalam Emerald. Kalau tadi kita guna Science Direct, ini adalah Emerald. So, pastikan anda dah login pada Easy Access, kemudian Emerald Insight, dan kita dapat artikel bahan tersebut. Okay, selepas kita klik bahan yang kita nak tu, okay, kita akan scroll ke bawah sedikit, anda akan nampak download SRIS. Okay, so kita klik saja download SRIS. Okay, bagi dia masa sekejap. So, dia akan keluar nanti automatik sama. Macam lambang Tetris tu dekat bahagian bawah. So, bila saya klik saja, dia akan open. Okay, tunggu sekejap. So, bagi dia akan import, masuk dalam EndNotes. Dia tengah update. Tak sampai berapa second. So, dia akan masuk dekat dalam kita punya EndNotes. Okay, jadi bila saya klik all references, ini adalah bahan yang daripada before and after the crisis ni daripada Emerald. Okay, so apa yang anda perlu lakukan kat sini, nampak tak perbezaannya? Ini ada paperclip, yang daripada Emerald tadi tak ada paperclip. Jadi untuk anda masukkan dia punya PDF tu, just simple je. Kita gunakan attach file, lambang paperclip tadi. So dekat mana tadi artikel yang Emerald tu anda dah save, contohnya dekat download ke, dekat desktop ke, kita just attach saja PDF artikel tersebut. Okay, so itu cara dia. Okay, sangat mudah dan senang. Okay, kita pergi pula. Kalau anda ada bahan daripada Google Scholar, okay, macam mana kita nak masukkan maklumat, contohnya kita berminat dengan bahan yang inilah, hepatitis B virus infection, okay, kita nak masukkan maklumat dia, author, journal dan sebagainya. Okay, cara dia senang saja, nampak tak ada lambang macam lambang quotation ni, kod ni. So, saya klik saja lambang ni. So, kita nak pilih apa? Okay, dia dah siap-siap dah letak dekat sini, function untuk anda pilih option EndNotes. So, klik saja pada EndNotes. Okay, biarkan sekejap. Nampak? Dia keluar di bahagian sebelah kiri ni, Scholar 2ENW. So, saya klik saja. Yang tadi dia dah download tu. Tunggu sekejap. Dia masih importing. Tak sampai beberapa second. Dia akan masukkan dekat dalam anda punya EndNotes lah. Okay. So, kita klik balik all references. So, kita atas ni adalah yang daripada Emerald. Yang nombor 2 ni adalah daripada Google Scholar tadi. Okay. So, seterusnya apa yang kita boleh buat lagi dengan dalam kita punya EndNotes ni adalah sekiranya anda ada bahan yang anda perlu type manually dia punya references, contohnya daripada buku ke, laporan tahunan ke. Okay, caranya simple saja. Kita boleh buat apa? Okay, dekat dalam EndNotes ni dia ada function untuk ni, new reference. So, new reference ni just klik saja new reference. So, dia akan buka pada new Windows. Dia akan buka pada new Windows yang baru. So, anda pilihlah, katalah bahan tu adalah buku. So, kita just pilih saja ini adalah book. Kemudian kita masukkanlah
bagi nama Melayu, contohnya macam nama yang tidak perlu terbalik ni, kita nak bagi tahu EndNotes, kita just letak koma saja. Jadi dia akan fahamlah bahawa ini adalah nama yang sebiji, exact name, maknanya tidak perlu terbalik. Kalau international name tu terbalik lah, dan kita isilah maklumat tahun buku tu, tajuk buku tu dan sebagainya. Contoh. So kita dah isi complete. So cara dia nak save adalah tutupkan X kecil ni. So dia akan tanya, do you want to save the changes you made to the reference? So just click yes sahaja. Okay. So dia akan masukkan terus maklumat bahan yang kita kena type manually tadilah. Okay. So nampaklah dekat sini dah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kemudian di dalam ni apa lagi kita boleh buat? Seandainya anda dah baca ke PDF tu, kita nak letak macam indikator menandakan yang kita dah review bahan tersebut. Nampak tak yang ini warna kelabu gelap? So kita tutupkan saja. So kita dah baca lah. Dan ada satu lagi function yang boleh kita guna dekat sini. Nampak tak saya dah bintang-bintangkan? Kadang-kadang kan kita macam nak refer balik artikel tu, kita nak rating lah. Kita nak bagi tahu bahawa okay, artikel ni banyak findings yang kita boleh refer, poin-poin penting. So kita boleh letak sebenarnya bintang-bintang ni. Artikel ni contohnya tak berapa penting sangat, kita letak 1 star saja. Okay, yang lain-lain ni mungkin penting anda nak letak 5 star. Okay, nak letak berapa star. Jadi kita boleh susun dekat sini. Berapa artikel yang kita rasa antara 10 terbaik bahan-bahan yang kita nak rujuk di dalam kita punya EndNotes ni. So, kita nampaklah dekat sini. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi pula cara menggunakan ataupun upside nama ni dalam Microsoft Word. So, kita tengok pula cara seterusnya. Okay, so saya dah buka saya punya Microsoft Word. Okay, bagi mereka yang dah install saja software EndNotes ni, sebenarnya dia akan automatik muncul tab EndNote X9. Dan reminder dekat sini adalah pastikan jangan anda install dua-dualah. Contohnya kalau ada biasa student tu ataupun sesiapa saja dia guna Mendeley desktop. Lepas tu sekali dekat dalam komputer dia juga ada EndNotes pada masa yang sama. Nanti dia konflik bila anda nak bagi citation tu. Okay, so make sure anda guna satu saja. Kalau anda biasa familiar guna EndNotes, just maintain guna EndNotes. Okay, kalau siapa biasa guna Mendeley, just proceed guna Mendeley. Jangan letak dua-dua sekali lah. Okay, plugin untuk menulis dan cited tu nanti kadang dia akan konflik. Okay, so cara dia contohnya saya adalah katalah nak tulis referring to. Okay, maknanya nak mention apa-apa bahan yang ada dekat dalam EndNotes ni. Caranya senang saja. Okay, kita ada satu option dekat sini, go to EndNotes. Bila saya klik go to EndNotes, sebenarnya saya boleh masukkan nama contoh bahan ni ataupun siapa-siapa je bahan, mana-mana bahan yang kita rasa kita nak cite. Okay, contohnya saya ambil yang tadilah. Okay, yang first report of human infection ni. Okay, kemudian anda boleh straight away nampak tak ada lambang quotation dekat sini. Sebenarnya ini adalah tempat untuk anda klik saja insert a citation for each selected reference. So saya klik saja. Okay, so biarkan sekejap. Okay, dia akan update. So, nampak tak dia terus buat. Okay, so kalau saya jadi student, saya tinggal buat dia punya header saja. So, dekat sini, menandakan bahawa ini kita punya references list kita lah. Okay, so nak besarkan sikit pun boleh. Okay, dan katalah anda nak masukkan lebih daripada seorang. Okay, sama. Kita boleh gunakan tangan kiri, tangan kanan. Caranya adalah dengan insert citation ataupun kita pergi go to EndNotes sekali lagi. Okey, kita pilih dulu katalah yang paling bawah. Kemudian tangan sebelah kiri di keyboard saya tekan control. Tangan kanan mouse kita pilih orang lain pula. Contohnya saya nak masukkan yang paling atas ni. So ada dua, lebih daripada seorang. Lepaskan tangan kiri daripada keyboard. Straight saja tekan insert citation punya function. So dia akan masuk serentak lah. Tak payah nak masuk banyak-banyak kali. Okey. Okay, so dia masuk dekat dalam ni. Okay, yang bagusnya sekarang ni adalah di dalam EndNotes ni dia ada satu function. Okay, ingat kalau kita ada guna ayat-ayat macam according to ke, kita nak quotation dan sebagainya. Okay. So ada masanya kita contohnya macam saya nak cite dia ni, di William. Okay, tekan insert citation. Okay. Kita ada option sebenarnya di dalam writing menggunakan EndNotes ni untuk kita sama ada nak edit ke, ada setengah ayat tu kita kena bracket tahun saja, author tidak berada dalam bracket. So sebenarnya cara dia senang je, highlight saja nama ni. Okay, selepas saya highlight, saya right click, selepas saya right click nanti ada edit citation. So edit citation ni sebenarnya kita boleh edit dekat sini je, kita boleh apa?
display as author, year saja yang tahun saja dalam bracket. Okey, kemudian yang ada satu lagi yang bagus adalah show only in bibliography. Kita hanya nak dia muncul di dalam kita punya bibliografi ataupun references list sahaja. Okey, so saya tunjuk dahulu, saya ambil option display as author year. Nampak dia terus berubah, saya tak perlu nak buang bracket ke apa ke, nampak dia terus berubah. Dan katalah saya nak Lee ni muncul di dalam references list saya, di dalam writing nak appear, tak nak bagi dia appear, kita klik lagi edit citation, kemudian kita pilih option show only in bibliography. So tengok apa dia buat, tak sampai berapa second dia akan hilang daripada kita punya document writing tu, tetapi nampak tak, di dalam kita punya references list tu dia akan muncul. Okay. So ini adalah satu function yang sangat bagus. Kemudian di sebenarnya anda boleh pilih lagi option dekat sini. Okay, yang kecil ni arrow ke bawah, kita ada option insert citation, kita ada option insert selected citation. Okay, dan kat sini kita boleh manage, edit and manage citation. Dekat sini pun sebenarnya membantu sangat sebab dekat sini pun ada juga function untuk kita display as author tu dalam tahun saja. Maknanya year of publication, author tu tak nak bracket, kemudian nak show only in bibliography. Okey, kat sini pun ada juga apa lagi kita boleh formatkan. Maknanya dia sangat mudah dan simple. Dia user pilih sajalah option apa yang mereka nak guna, nampak? Okey, nak update from my library ke, nak insert citation apa semua boleh. Okey. Kemudian dia sangat mudah digunakan kalau anda dah familiar. Mula-mula tu memang agak susah sikit lah, mungkin nak ambil masa ke apa semua. Okey, dan ada orang cakap EndNotes ni tak payah ada internet connection pun tak mengapa, bermakna macam Mendeley tu kena ada internet connection, tapi yang baru punya EndNote X9 ni sebenarnya dia ada function untuk synchronize di sebelah kiri ni, configure sync. Okey, bermakna dia akan synckan dengan account anda di EndNotes web. Okey. Kemudian pastikan untuk anda punya EndNotes ni adalah version yang paling latest. So kita klik saja check for update. Bila anda dapat yang update version tu, dia akan bagi tahulah you are currently running the latest version. Maknanya macam saya ni punya yang update. Kalau anda ada outdated, nanti kan dia akan appear dekat situ untuk prompt anda updates lah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Dia sangat membantu. Selamat mencuba kepada semua. Diharapkan perkongsian ini membantu anda semua. Sekiranya ada masalah, anda boleh kontak saja pustakawan di pustakawan chat on librarian, ataupun nak email saya pun boleh. Saya sedia untuk membantu anda semua. Okay, so selamat mencuba dan selamat berjaya kepada semua. All the best menggunakan EndNotes X9.